Tapi kalau kat Mesir jadi tu kan. Time Jibril turun malam 27 tu, memang sembahyang dah jalan raya. Tuan-tuan, hari ini kita nak sambung perbincangan dalam masa yang ada berkaitan dengan solat berjemaah. Solat berjemaah. Pasal apa kita kena mengaji fiqh ni? Pasal apa? Kita kena mengaji sebab fiqh ni adalah ilmu untuk kita menjadi manusia yang taat pada Tuhan. Islam ada rukun dia. Syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Nak solat tu macam mana? Fiqh. Nak zakat tu macam mana? Fiqh. Haji tu macam mana? Fiqh. Puasa tu macam mana? Semua itu berada dalam hukum fiqh. Kalau kita tak belajar, kita akan ditipu oleh syaitan wal'iyazubillah. Kena ngaji. Dan bila kita mengaji ni, kita akan jadi orang yang takut pada Tuhan. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Nak jadi takut pada Allah Ta'ala, kena piduk ngaji. Lah ni tuan-tuan, tak ada alasan kita tak tuntut ilmu. Betul tak? Sangat mudah. Tuan-tuan boleh buka YouTube, tuan-tuan boleh buka hak tu, boleh buka hak ni, boleh buka radio, boleh buka TV, boleh pergi duduk dengar kuliah. Tidak ada alasan untuk kita jauh dengan ilmu agama, dan tak ada alasan untuk kita jauh dengan benda-benda yang boleh jadikan kita takut dengan Allah Ta'ala. Orang nak takut pada Allah dengan ilmu. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita ambil berkaitan dengan persoalan imam dan makmum. Imam dan makmum. Sebelum ni tuan-tuan ingat kalau tuan-tuan ingat lagi kita bincang imam dan makmum, ada perkara yang imam buat, kita buat. Kan? Ada perkara yang imam buat, kita jangan buat. Betul tak? Kita dah bincang sebelum ni. Bab kunut, bab sujud sahwi, bab sujud tilawah. Okay, kita dah bincang panjang. Saya tak perlu ulang tu kerana panjang pembahasan dia. Jadi hari ni kita sambung pula berkaitan dengan syarat-syarat ikut imam. Okay, kita dah bincang mula, hendaklah sama perbuatan solat makmum dengan solat imam. Jadi kita dah bincang ada benda yang boleh tak sama. Ada benda yang boleh tak sama. Contohnya imam tak sujud sahwi. Imam tak sujud sahwi, imam bagi salam terus. Kita tahu tadi ada tinggal, kita sujud sahwi. Contohnya kan. Imam tak baca kunut, tapi imam tu berdiri, dia tak baca kunut, dia berdiri. Kita boleh baca kunut pada ketika tu. Okey, ini contoh-contoh. Ada perkara yang imam tak buat, kita boleh buat, tapi kena ada ilmu lah sebenarnya kita bincang sebelum ni. Syarat ikut imam, syarat imam dan makmum ni. Syarat yang ketiga ialah makmum dapat mengetahui pergerakan imam. Kita tahu pergerakan imam ni. Imam rukuk, kita tahu dia rukuk. Imam sujud, kita tahu imam tu sujud. Tengok kata Syekh rahimahullah. Cara makmum dapat mengetahui pergerakan imam. Macam mana cara kita boleh dapat maklumat, boleh faham imam ni sedang buat apa? Ialah sama ada dengan cara lihat. Kita tengok. Macam sembahyang kat sini, kita nampak tu imam. Kan? Jadi imam rukuk, kita pun rukuk. Jadi kita kena melihat tu imam. Kita tahu pergerakannya sama dengan cara lihat. Apa dia tu? Okey tak ada apa-apa. Atau dilihat sesetengah softnya. Tak nampak tu imam, tapi nampak soft je. Macam sembahyang Jumaat lah. Tu imam mana nampak, tambah tu imam rendah, lagi tak nampak mana tu imam ni. Ada ke tak ada? Tengok-tengok bunyi. Ada lah tu. Nak tengok soft. Okey, kita tengok orang belakang. Okey. Nak beritahu, kita kena tahu pergerakan imam. Okay. Atau mendengar suara je. Dengar suara je. Kita duduk di satu tempat dalam masjid juga. Nanti kita akan jumpa. Kita duduk dalam masjid tapi tercorok. Masjid tu dia jenis kot masjid lama kat, ada bangunan corner kot tu, corner kot ni. Kita duduk satu kot hujung. Kita hanya dengar suara je. Jadi boleh dah. Lagi tu dalam kes dalam masjid dia ada, kita akan jumpa sembahyang bersama imam dalam masjid, imam dalam masjid, kita luar masjid, hukum berbeza-beza. Lagi kita akan tengok insya-Allah kalau sempat sampailah pada tajuk tu. Atau mendengar suara mubaligh. Kita
tak nampak tok imam, kita tak dengar tok imam, kita tak nampak saf, kita dengar suara mubaligh. Siapa mubaligh ni? Tuan-tuan perasan kalau di Masjidil Haram tu, tok imam Allahu Akbar, ada satu suara belakang, Allahu Akbar, belakang duk follow tok imam. Hak tu bukan tok imam, hak tu mubaligh, tolong sampaikan suara tok imam. Jadi macam kita sembahyang Jumaat contohnya, sampai ke belakang semua saf, tiba-tiba mikrofon tak bunyi. Mikrofon tak bunyi ketika imam solat. Jadi mubaligh lah akan menyampaikan pergerakan imam tu. Kalau mubaligh suara dia tak kuat, mubaligh pun suara slow, Allahu Akbar. Hak belakang sambut pula, hak belakang tolong sambung pula. Jadi tolong sampaikan, nak bagi tahu imam rukuk. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, nak kita imam i'tidal. Dia tak payah kita kata, oi rukuk. Itu tak kena lah kan, tengah solat. Atau seumpamanya supaya dapat seseorang itu ikut imam. Okey, selesai nah. Jadi syarat ketiga ialah kita tahu pergerakan imam tu. Okey, itu syarat ketiga, mengetahui pergerakan imam. Syarat pertama, kedua apa? Takut tuan-tuan lupa. Syarat pertama, sama perbuatan kita, sama perbuatan solat makmum dengan imam, sama perbuatan. Maknanya imam tu bukan sembahyang jenazah, imam tu sembahyang 4 rakaat macam kita, atau sembahyang fardu macam kita. Okey, sama. Okey, yang ni yang perincian dia agak luas sikit, tapi tak apa, kita pergi slow-slow ni, kita cuba fahamkan ilmu ni. Makmum berjemaah atau berhimpun bersama imam di suatu tempat. Makmum dengan imam ni duduk satu tempat. Satu tempat yang dikira sebagai tempat lah. Okay. Tapi kalau makmum dengan imam duduk di tempat lain, dia sembahyang Jumaat kat rumah, tengok ni YouTube buat live, dia sembahyang mah, dia kata lah ni dah tak payah api dah. Pasal apa? Nu kita tahu pergerakan imam. Tu tengok go YouTube ni, channel apa? Channel ni kawan kita ni tengok, buka, dia kata boleh follow dah ni sembahyang. Saya tahu pergerakan imam. Tak pakai, mesti duduk dalam satu tempat. Satu tempat ni ada perbahasan dia, tempat sama ada masjid saja, ataupun masjid dan luar masjid, ataupun luar masjid, semuanya di luar masjid, bukan masjid, diselangi dengan jalan, diselangi oleh sungai dan sebagainya. Ada perbahasan yang kita akan tengok nanti selepas pada ni ya. Tapi kalau sekadar melihat kepada video ataupun tengok TV, Syekh mayang Jumaat dah ni, mayang. Siapa khutbah? Tu dia kata Dr. Zulkifli Al-Bakri. Mai Penang lah. Tak lah. Saya tengok kat masjid negara, tengok kat TV. Jadi dengar dekat khutbah, sembahyang dia ikut sekali, ikut TV. Jadi tak kena. Yang pertama, sah berjemaah apabila kedua-dua imam dengan makmum berada dalam masjid walaupun kedua-duanya berjauhan. Duduk dalam satu masjid walaupun jauh, selesai. Dikira berada dalam satu tempat. Okey. Contoh kita kata Masjid Sungai Arah. Masjid Sungai Arah. Esok nak buat perosak lagi. Imam duduk depan. Tuan-tuan masuk, pergi duduk kat belakang sekali. Saya nak duduk kat belakang sekali. Tuan-tuan masuk lambat tu imam dah rukuk dah. Sayang ni terlepas rakaat. Tuan-tuan pun angkat takbir, tuan-tuan sambung dengan tu imam. Tuan-tuan duduk ujung jauh tu. Boleh tak boleh? Boleh, dia duduk fiqah, tapi tuan-tuan jangan duduk buat pelik gitu. Kan? Orang kata apa dia ni. Tuan-tuan, ada benda kita mengaji, kita pakai di tempat yang tak timbul fitnah. Boleh kan? Tapi tuan-tuan berjalan lah mai depan, sekali tuan-tuan masuklah langsung, ada keadaan tertentu. Baik, nak beritahu dalam masjid jauh mana pun boleh. Selesai. Okey. Kita tengok perinciannya. Sah berjemaah jika kedudukan imam dan makmum diselangi oleh binaan. Ada binaan. Okey. Dalam masjid, tiba-tiba masjid ni ada dinding pula. Ada beza. Ada masjid dia macam tu, dia terlindung. Contoh macam kalau masjid Pekakak sama juga. Masjid Pekakak, kawasan ni masjid, sebelah dinding tu ada pintu, sebelah ni pun masjid. Dia ke masjid. Selepas line hijau kan line merah, baru bukan masjid. Dia macam lain sikit. Biasanya yang kapet masjid, yang dalam masjid, yang luar bukan masjid, itu kebiasaan. Tapi sangat bijak, subhanallah, sangat bijak ahli fatwa. Saya tengok pada situasi Masjid Pekakak tu,
kalau tuan-tuan nak buat macam tu, dia akan jadi soft di luar tu kena ke belakang. Tapi macam mana nak bagi soft di luar tu dikira mereka ni duduk dalam masjid juga? Maka dijadikan kawasan luar tu juga adalah masjid. Subhanallah, sangat cantik. Tuan-tuan pergi tengok. Kalau tidak, dia ada hukum yang berbeza. Okay, jadi kalau dalam satu binaan masjid, contoh masjid, setengah masjid dia ada atas. Kan atas. Ada setengah yang atas bukan masjid, bawah masjid. Ada setengah yang belakang tempat perempuan bukan masjid, dia hukum berbeza-beza. Perlu ada tangga dan sebagainya. Ni kenapa perlu ada tangga ni? Sekejap kita akan jumpa insya-Allah. Kan kadang-kadang orang tanya, awak apa buat tangga mai kat sini ni, buatlah kat belakang. Logik akal macam tu kita kata ni. Tapi siapa tangga ni turun mai kat ni? Setengah. Kenapa perlu buat tangga? Sebab nak menjamin soft. Nak jamin soft bersama. Okey, baik, kita pergi satu-satu. Kalau diselangi dengan sesuatu binaan, dinding ke, ni cerita masjid. Masjid tiba-tiba ada dinding kat tengah. Okey, kena faham lah. Ni cerita masjid dengan masjid. Masjid ada dinding kat tengah, ataupun ada menara. Tiba-tiba ada menara kat tengah tu pula. Besar. Atau seumpamanya, selagi terdapat pintu sekadar yang boleh dilalui oleh pergi kepada imam. Contoh, ini masjid. Ni bukan masjid ni. Ini bukan masjid. Contoh masjid kita Sungai Arak, tiba-tiba ada dinding besar. Ada satu pintu. Makmum mayang belakang tu, belakang dinding tu. Jadi dia dikira sebagai bersama dengan imam. Walaupun jauh dia duduk belakang dinding tu. Tetapi dengan syarat ada satu pintu. Ada pintu. Pintu ni pula, pintu yang boleh dilalui. Tak perlu besar sangat, kecil pun tak apa. Kepada imam, walaupun terpaksa berpaling daripada kiblat. Waktu dia nak mai kat pintu tu, ni cerita masjid dengan masjid. Makmum duduk dalam masjid, imam duduk dalam masjid, tapi ada dinding. Saya kena ulang hak tu. Yang ni cerita surau. Ni tangga ni cerita surau. Ni cerita masjid dengan masjid. Dia nak pergi kat tu imam tu, dia kena corner kat sini. Dia kena tidak menghadap kiblat. Corner, pusing, patah balik baru pergi kat pintu tu. Tu dia ni masjid. Masjid memang sempoi lah macam ni. Dia kira dia masjid dia besar, dia duduk dekat belah sini. Nak sampai kat dia tu kena, dia nak sampai kat tu imam tu, dia kena jalan, dia kena mai kat sini, dia kena pergi patah balik, dia kena ni baru dia sampai dekat tu imam. Oh, yang ni kira dia ni memang dia duduk ujung sekali lah. Macam tu pun ada pintu, walaupun sekadar boleh dilalui untuk pergi pada imam, terpaksa berpaling dari kiblat atau membelakangkan kiblat, patah balik, atau semua pintunya berkunci. Semua pintu kunci pun tak apa. Dengan kunci besi pun tak apa. Pintu ada tapi pintu pun kunci. Dia dapat jemaah lagi dengan tu imam. Asalkan dia duduk dalam masjid, imam duduk dalam masjid. Selagi ianya tidak dipaku. Jangan paku ya. Paku tak di pintu dah habis. Okay, jadi kunci pun tak apa. Rantai besi pun tak apa. Asalkan ada pintu. Gitu tuan-tuan hukum fiqh. Oh, subhanallah. Pintu sampai macam tu sekali lah. Boleh selesai. Ni masjid dengan masjid. Tapi kalau surau cerita lain. Ni cerita masjid. Masjid. Okey. Empat gaya. Macam dekat masjid dengan masjid je. Ni. Malulah tuan-tuan, kita kena ikut SOP. Saya laju sikit. Jika diselangi dengan binaan yang tidak dapat dilalui untuk pergi kepada imam atau pagar besi atau semua pintunya dipaku, tidaklah sah berjemaah. Binaan tu dia putus terus. Contoh ini masjid, dinding terus boom sampai ke sana. Sepanjang tu tak ada pintu apa pun yang boleh ni. Hak belakang tu walaupun kata ni masjid ni, tak boleh. Jadi dia tidak sah berjemaah dengan tu imam kat depan ni. Jelas lah. Sini bila nak di masjid? Ajar tanya. Dia hukum surau dengan masjid beza lah. Okey, ni kita tengok hukum surau pula. Ini by case berjemaah bukan dalam masjid. Okey. Seperti berjemaah di padang atau binaan macam surau duduk di padang ataupun duduk dalam binaan macam ni, macam surau ni. Berjemaah di tempat begini disyaratkan. Okey. Kita yang tak duduk dalam masjid macam surau ni, hukum dia berbeza. Tak macam tadi masjid. Masjid lagi nama masjid besar mana pun, Masjidil Haram besar, tu imam duduk depan, kita duduk belakang. Kira lagi. Berjemaah dengan imam.
Okey, tapi kalau dalam binaan yang bukan masjid macam surau, maka syarat berjemaah seperti berikut. 1. Kedudukan imam dan makmum, demikian juga kedudukan antara satu saf dengan saf yang lain, atau antara dua orang daripada pihak yang ikut imam di belakang atau di tepinya tidak berjauhan tidak lebih 300 hasta. Jarak orang yang semayang berimam dalam satu tempat yang bukan nama masjid, jadi jarak tu tak lebih 300 hasta. Jauh lah juga cerita dia kan. Okay, itu yang pertama dari sudut jarak. Yang bukan dalam masjid dia kena ada jarak. Katakan bangunan tu besar sangat, panjang sangat, tu imam sana kita ujung sana, sekira-kira melebihi 300 hasta, jauh sangat, tak jadi berjemaah sebab itu bukan masjid. Masjid settle, bosak mana pun tak apa. Yang kedua, syarat yang berjemaah bukan dalam masjid ni, tidak dipisahkan dengan dinding antara imam dan makmum. Tak ada sekat dinding. Ini yang bukan dalam masjid, macam ni. Jika didapati pada dinding itu pintu terbuka dan ada seorang berdiri. Kalau ada dinding, ada pintu terbuka. Ada pintu terbuka dan ada seorang berdiri dekat pintu tu, berbetulan dengannya, sahlah mengikut orang berdiri itu, baru sah. Okey. Pintu tersebut. Dan orang yang di belakangnya atau di sisinya. Jadi orang yang di belakang, orang yang berdiri kat pintu dengan orang tepi dia sah. Sah berjemaah antara imam dan makmum yang diselangi oleh jalan raya yang sibuk. Boleh. Sambung sampai jalan raya tu. Mayang. Mana tahu tuan-tuan satu masa akhir zaman ni surau ni dia orang penuh sampai ke jalan raya tu. Bila tak tahu nak jadi kan. Tapi kalau kat Mesir jadi tu kan. Time Jibril turun malam 27 tu, memang mayang sampai jalan raya. Bukan Jibril malaikat lah, tu imam nama Jibril lah. Time Syekh Jibril turun tu, Masya Allah, sampai ke jalan raya. Tiba-tiba tuan-tuan semayang di luar tu yang bukan masjid bersambung, tiba-tiba ada jalan raya, maka boleh tak diselangi dengan jalan raya? Maka kata Syekh, makmum yang diselangi oleh jalan raya yang sibuk dengan laluan atau diselangi oleh sungai yang perlu direnangi untuk pergi kepada imam, maka sah berjemaah antara imam dan makmum. Jadi berkaitan dengan syarat yang keempat ni, iaitu makmum berjemaah atau berhimpun bersama imam di suatu tempat. Yang pertama, perbahasan kalau berhimpun dalam masjid. Okay, selesai. Dalam masjid jauh mana pun tak apa. Yang kedua, jemaah bukan dalam masjid. Contoh macam surau, ataupun contoh macam di rumah kita kot buat semayang tarawih ke apa ke, adik-beradik balik main ramai. Tu dia sampai keluar rumah melimpah-limpah. Alhamdulillah, kalau kita tengok kot sebelah kampung-kampung kan, ada orang buat di halaman pos tempat memang untuk kuliah, untuk semayang adik-beradik, sekali-sekala turun main. Masya Allah, ni satu usaha yang baik. Jadi bila semayang macam tu, apa hukum dia? Hukum hakamnya merujuk pada kalau bab imam dan makmum, rujuk bab hukum berjemaah bukan dalam masjid lah. Jadi boleh terus. Kalau tiba-tiba tu imam duduk kat dapur, tu imam duduk kat dapur dekat dengan dah ramai sangat ni, tolak mula mau duduk ruang tamu, dah ramai sangat depa tolak tu imam sampai tu imam pergi kat dapur. Jadi macam mana ni? Dah tu imam kat dapur, kok celah tu masuk dalam bilik pula ada sah masuk kok ni anak ni menantulah kok dalam bilik sampai melimpah kok bilik habis semua, naik kok atas pula pergi kok belakang. Waktu tu kena rujuk jemaah bukan dalam masjid. Cerita dia ringkasnya dia ada jaraknya. Jarak adalah tidak lebih 300 hasta setiap satu. Tak boleh untuk imam duduk kat dapur seorang tu, kalau rumah dia besar dia duduk belakang sekali. Yang keduanya, tak berpisah dengan dinding dan sebagainya. Kalau berpisah, dia mestilah ada mestilah ada orang yang duduk kat situ yang dia boleh tahu pergerakan imam. Baik. Okay, kalau diselangi dengan jalan dan sebagainya tak ada masalah. Okay, tapi dia boleh lalu ke imam tu, dia lalu dalam keadaan lalu tidak membelakangkan kiblat. Tu jadi tangga turun tu. Tidak membelakangkan kiblat, dia tak kona api kona mai dan sebagainya. Okey. Ini last ni cerita tempat berjemaah beza. Tadi mula kita bincang imam makmum dua-dua duduk dalam masjid. Selesai. Jarak tak ada masalah. Macam mana pun tak apa, janji ada pintu, ada dinding pun tak apa, asal ada pintu. Yang kedua, bukan dalam masjid. Selesai. Jarak kena ada dan kemudiannya
mesti jelas nak pergi ke imam tu, dan lalu mesti dalam keadaan dia tidak melangkahkan kiblat. Ni yang ketiga, cerita imam duduk dalam masjid, makmum duduk luar masjid. Macam sembahyang Jumaat, setengah duduk dalam, setengah duduk luar. Macam mana pula? Baik. Iaitu imam solat dalam masjid sedangkan makmum solat di luar masjid, atau sebaliknya. Keadaan ini sah berjemaah dengan syarat. Sah dengan syarat. Kita pergi sembahyang Jumaat lambat, kita duduk luar masjid, tu imam dalam masjid. Macam mana nak sah berjemaah kita? Satu, jarak tidak lebih 300 hasta antara tepi masjid dengan orang yang solat di luarnya. Ada jarak lebih kurang 300 hasta, luaslah. Yang kedua, tidak dipisahkan antara keduanya oleh dinding. Kita duduk luar ni dengan tu imam, kalau boleh tak ada dinding. Tapi kalau ada dinding, jika ada dinding yang mempunyai pintu, ada pintu, dan seorang berdiri berbetulan dengannya, ada orang berdiri dekat dengan pintu, kita nampak, maka sahlah ikutnya dan orang di belakangnya dan yang di sisinya, kita nampak. Dia duduk kat pintu. Jadi kita boleh sembahyang sebab tu, nampak tu, dia tu bersambung dengan tu imam. Kita tak duduk dalam masjid kan, macam tu. Tapi kita pergi tak ada orang pun. Mana duduk dengar suara tu imam je. Kita pun membayang bila kat luar, ustaz kata boleh kot, janji dengar suara tu imam. Tak boleh. Kita kena nampak juga, kena ada suara yang bersambung. Okey. Tuan-tuan tengok ni, bijaknya arkitek buat pintu depan. Pasal apa? Tuan-tuan tertanya-tanya tak? Siapa pintu ni duduk kat depan? Sedangkan kita tak pernah buka pun pintu ni, betul tak? Tapi kenapa pintu ni duduk kat depan? Antara hikmahnya, kalau katakan penuh dah ramai, buka pintu, sambung terus. Boleh sambung sampai ke belakang. Cuba tuan-tuan bayang, pintu ni tak ada, pintu situ saja ada. Apa jadi? Orang di luar, contoh pintu ni tak ada, kita semayang, penuh semayang tarawih, penuh. Kita semayang, ada seorang, katakan itu cermin saja, cermin tingkap. Ada seorang dia semayang belakang cermin tu. Dia semayang sama dengan kita. Dia nampak tu imam. Bolehkah semayang dia tu dengan kita? Tak boleh. Di mana boleh bermula semayang orang luar ni? Luar pada tempat soft-soft ni. Di mana bermula? Kalau tak ada dua pintu ni, dia mula, pintu tu. Pintu tu baru mula. Dan tak ada orang boleh duduk depan pada dia. Duduk tepi atau belakang dia. Baru jadi soft. Tu tuan-tuan. Jadi macam tu dari sudut hukumnya. Jadi tuan-tuan tahu dah lah, kalau tuan-tuan pergi semayang di masjid ke, semayang yang tarawih, Jumaat dan sebagainya, kita boleh baca dah. Oh, sini tak boleh ni. Tak boleh, sini tak boleh, kita nak ni sebab tak bersambung. Kecuali nak bersambung. Jadi macam mana? Saya sebut Masjid Perkaka tadi. Masjid Perkaka bumbung tepi tu separuh masjid. Separuh dia masjid, imam masjid, makmum dalam masjid. Ada dinding, tak apa. Sebab masjid dengan masjid. Ini masjid dan bukan masjid. Dia hukum berbeza. Dia ada 3 hukum. Satu, imam makmum dalam masjid dua-dua. Itu tak kisah. Okey, dia kelonggaran banyak. Yang kedua, dua-dua bukan dalam masjid. Yang ketiga, tu imam dalam masjid, makmum luar masjid. Dia hukum berbeza-beza. Ringkasnya, perbezaannya adalah pada jarak 300 hasta. Dan perbezaannya ialah pada bersambung tu, diselangi dengan dinding atau binaan atau tidak. Okey, kalau dalam masjid diselangi pun tak apa, asal ada pintu, kunci pun tak apa kan, jangan paku kan, gitu. Jadi kalau kita kata surau ni lah kan, surau ni maknanya masih lagi surau, bukan masjid kan. Jadi kalau ada orang yang semayang belakang dinding, tidak bersambung dengan orang situ, katakan baru 2 sah dia semayang belakang dinding sana. Jadi jemaah dia bermasalah. Tapi kalau penuh semua, okey, tak apa. Jadi tentang begitulah tuan-tuan, kesemua hukum hakam ni untuk jadikan kita manusia yang sentiasa patuh pada Tuhan. Sebenarnya usaha JK masjid buat tangga, JK masjid pecah dinding buat pintu, hal tu semua ibadat, pahala. Dalam kita nak menjaga, nak lakukan ibadat sebaik mungkin pada Allah Ta'ala. Wa inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nak sampai level buat ibadat sebaik mungkin pada Allah Ta'ala. Jadi kena ada usaha lah. Tuan-tuan nak ibadat sebaik mungkin pada Allah Ta'ala, nak kena cari baju elok sikit, nak kena ambil wuduk elok-elok,
Kalau tempat semayang nak kena cari jadah hak elok kan. Kita tak main macam tu je. Sama juga masjid pun. Dalam usaha nak jadikan masjid tempat ibadat sebaik-baiknya, maki usaha buat dinding, buat tembok dan sebagainya menepati hukum hakam. Moga-moga ia jadi suatu ibadat dan kebaikan. Kita sampai ke syarat yang keempat. Kita berhenti setakat itulah. Semuanya ada 12 syarat. 12 syarat. Kita sampai yang keempat. Saya ulang. Yang pertama, sama perbuatan solat makmum dan imam. Selesai. Sama perbuatan. Faham solat jenazah dengan solat biasa. Tadi saya sebut. Yang kedua, makmum wajib ikut imam. Kecuali yang saya sebutkan. Ada beberapa keadaan tak perlu ikut. Ketika imam salah dan sebagainya. Yang ketiga, makmum tahu pergerakan imam. Dengar ke, boleh tengok ke, ada mubaligh ke. Tuan-tuan kalau semayang tempat, tengok-tengok mikrofon rosak, senyap sunyi je. Tuan-tuan jadi mubaligh lah. Kita jadi mubaligh. Tapi mubaligh ni jangan ramai sangat. Kalau satu masjid nak di mubaligh, kacau, riuh rendah. Kan? Sini seorang, ujung tu seorang, ujung tu seorang. Cukup lah kan. Yang keempat ialah makmum berjemaah atau berhimpun bersama imam di suatu tempat. Dengan syarat jaraknya bagi yang bukan masjid dan dengan syarat tidak diselangi dengan binaan dan bersambung sahnya. Jadi tuan-tuan, itulah yang sebab kita bincang pada malam ni. InsyaAllah lain-lain tu syarat lain kita akan sambung kemudian insyaAllah. Moga-moga Allah jadikan kita hamba yang melihat ini sebagai suatu ibadat dan kita jadi manusia yang sentiasa tunduk dan patuh dalam urusan-urusan agama yang ditentukan. Wallahu taala a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.